Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Janji pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit, penuh dengan info dan juga penuh dengan manfaat. Saya bersama dengan Ustaz Azam. Lagi Ustaz Azam. Alhamdulillah. Jauh datang ni daripada Johor Ya, betul. Ya, bila sampai Ustaz? Tadi je sampai. Dalam perjalanan tu tak ada gangguan jalan raya apa semua? Setakat ni cuma gangguan angin je dan juga gangguan psikologi. Psikologi, alhamdulillah. Tapi sekarang ni tersebar luas Ya. di dalam social media gangguan yang berbagai-bagai. Di antaranya gangguan seks. Benda ni Datuk, dia macam tabu tu. Macam benda ni nak bincang tapi macam malu kan? Tapi bila dah tular, ini yang kita berhati-hati. Dan sebenarnya gangguan, macam Datuk kata gangguan seks tu ada, mungkin bahasanya gangguan seksual lah kan? Gangguan seksual ini kita kena faham bahawa dia ada 5 cara gangguan seksual. Apa maksud gangguan seksual? Itu ada 5. Pertama, gangguan secara fizikal. Kedua, gangguan secara visual. Ketiga, gangguan secara isyarat. Keempat, gangguan secara psikologi. Dan yang kelima adalah gangguan secara lisan. Dia cakap. Jadi maknanya ada orang dia cakap. Cakap ini, kalaulah orang itu terganggu, maka itu dikira sebagai gangguan seksual. Mungkin secara fizikal, sentuhan. Psikologinya dengan emosi ataupun visual, ini hantar gambar dan sebagainya. Dan inilah yang perlu kita jaga dan kita tak nak perkara-perkara ini berlaku sehingga menjadi normalisasi. Tapi yang paling banyak saya tengok sekarang ialah gangguan-gangguan seksual dalam social media. Penggunaan social media itu juga akan mengundang kepada gangguan seksual. Betul. Kan? Membuatkan seseorang tu macam bila tengok walaupun kita tak kenal dengan orang tu, dia akan mengganggu emosi. Terangsang dan sebagainya. Dia. Betul. Sebenarnya Datuk, ini saya rujuk kepada pakar psikologi. Beliau kata apa? Orang yang ada masalah gangguan seksual ni ataupun ada masalah yang sukakan benda-benda yang minta maaf cakap yang seks dan sebagainya, pakar psikologi kata apa? Mereka ada masalah dari segi mental mereka. Ini yang bahaya. Maknanya bila mana dia melampau, semua orang memang perlu. Ini adalah perasaan. Setiap orang perlukan ada. Itu sebab Islam menggariskan kita untuk berkahwin, untuk bernikah. Kerana untuk memenuhi kita punya nafsu dan sebagainya. Cumanya kalaulah hingga kita mengganggu orang, sampai menyebabkan orang tidak selesa dengan kita, ini yang merosakkan. Macam Datuk kata, di laman sosial sebagai contoh. Itu sebab nama pun laman sosial kan. Bila mana orang terlampau bebas, orang memang nak cerita semacam-macam, ini bahaya. Sebenarnya sama juga sebelumnya secara offline. Gangguan seksual di tempat kerja, gangguan seksual di taman permainan, gangguan seksual di mall-mall dan sebagainya. Dan boleh juga berlaku gangguan seksual di rumah. Baru ni tular. Ya. Ada pula gangguan seksual isap jari. Adakah kita boleh kategorikan lelaki-lelaki begini dia orang memang gila seks ke? Kalau kita nak bicara tentang perkara ini, kita pun tidak berada di lokasi tersebut. Kita pun tidak berada pada wanita tersebut. Kita pun tidak bersama dengan lelaki tersebut. Jadi kita tak tahulah untuk hanya sekadar video, kita tak tahulah. Tapi apa yang kita pandang sebagai orang awam, apa pun yang berlaku adalah diri kita sendiri. Sebagai contoh tu saya kata tadi, 2L itu. Apa dia? Kita kena lawan. Maknanya kalaulah ada satu reaksi, kalau kita belajar psikologi, saya guru kan, bila kita jumpa orang-orang pakar-pakar ni, beliau kata apa? Dari segi mental kita ni, kita akan ada satu reaction yang menyebabkan kita macam bertindak dengan secara spontan. Jadi kalaulah orang dah ambil cara kita, why not untuk kita tarik dan sebagainya. Secara umumnya, kita kena lawan dan buat laporan ke pihak berkuasa. Dan orang yang melakukan itu, secara jujurnya, memang sangat tidak patut. Macam mana kita nak mengelakkan diri kita ni supaya tidak terjerumus kepada gangguan seksual ni? Yes, itu sebab kalau kita lihat dalam perkara ini, kita kena menutup ruang dan peluang dan juga fitnah yang boleh menyebabkan diri kita ini ke arah perkara yang boleh menyebabkan diganggu secara seksual dan sebagainya. Minta maaf cakap Datuk, kadang-kadang kita suka dending-dending. Itu dending Datuk. Maknanya tunjuk-tunjuk ke orang part-part yang tidak sepatutnya dan sebagainya. Dan akhirnya orang ini pun tengok, mungkin dia kata, oh dia ni boleh layan ni. Dan akhirnya berlakulah gangguan seksual dan sebagainya. Itu sebab dalam agama dipanggil ikhtilat. Ikhtilat itu adalah pergaulan. Bagaimana perbatasan pergaulan sesama kita. Lelaki dengan lelaki bagaimana? Perempuan dengan lelaki bagaimana? Sama juga di rumah. Dalam agama kita belajar dalam tarbiyatul aulad, pendidikan awal kanak-kanak. Di rumah dalam agama aja, anak-anak perlu diasingkan tempat tidurnya. Yang lelaki dengan lelaki anak, perempuan dengan perempuan, dan kena asingkan. Kerana apa? Seawal usia inilah kita perlu mendidik anak kita supaya menjaga maruahnya, menjaga dirinya. Dan inilah dipanggil pendidikan seksualiti dalam rumah tangga kita mengikut perspektif agama. Maknanya memang kita kena ada adab
kalau kita nak bersosial dalam laman sosial? Sebenarnya bukan saja dalam laman sosial, sama juga kita secara offline. Ini kalau kita tempat kerja pun, minta maaf cakap, pakai baju yang tidak mengikut etika pemakaian. Itu sebab kalau kita pergi mana-mana tempat, dia ada etika pemakaian. Ke hospital sebagai contoh, ke sekolah, ke mana premis-premis kerajaan, ataupun di mana mall. Memang ada etika pemakaian. Dan cantiknya kita orang Islam, kita ada menjaga aurat. Mana kita menjaga aurat supaya apa? Supaya Allah Ta'ala menutup diri kita daripada pandangan musuh-musuh ini dan juga pandangan orang yang minta maaf cakap matanya na'udzubillah min zalik seperti mata syaitan. Tapi sebenarnya orang yang ada yang suka membuat gangguan seksual ni dia berpenyakit ke tidak ni Ustaz? Baik perempuan baik lelaki. Saya bukanlah pakar psikologi atau pakar psikiatrik, tetapi bila mana saya merujuk kepada kaunselor berdaftar, kepada pakar-pakar sebagainya, sebenarnya orang ini ada masalah mental dalam diri mereka. Mental Ada masalah mental. Ini kalau kita bicara tentang kesihatan mental itu sebab bila mana mental yang tidak seimbang, tidak jaga dengan betul, maka inilah akan merosakkan pemikiran dia dan akhirnya buat benda yang bukan-bukan sebagainya. Diri kita ni kalau kita nak benteng daripada perkara-perkara ini, ada dua I, Datuk. Iman dan ihsan. Iman ini keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita makin dekat dengan Allah, kita ada benteng dan perisai untuk melakukan perkara-perkara yang mungkar. Tapi kalau iman kita tak ada, ke mana pergi buat dia aja, dia tak yakin Allah memperhatikan dia, dia tak yakin Allah sedang memperhatikan dia apa yang dia lakukan, maka dia akan buat benda yang bukan-bukan. Minta maaf cakap, menonton video-video yang bukan-bukan. Yang kedua, ihsan. Ihsan ini bagaimana akhlak kita. Ihsan ini ulama kata apa dia? Kita pergi mana-mana seperti kita melihat Allah. Waktu yang sama kau tak mampu, kita seperti Allah melihat kita. Bila mana kita yakin perkara ini, maka pastinya takkan ada orang buat jahat. Sebab apa Datuk? Pergi mana-mana, dia tahu Allah perhatikan dia. Tapi kadang-kadang ada orang yang suka. Kalau suka ni maknanya, kalau suka sama suka, dia dah tak kira gangguan. Nama pun gangguan. Bila ganggu ini maknanya benda yang dia tak suka. Contoh macam orang buat body shaming kan. Macam orang kata apa gemuk dia ni, contohlah kan. Gemuk, boncit. Itu macam body shaming. macam apa? Macam bungkus nangka bagai-bagai kan. Mana itu body shaming. Body gangguan. shaming itu gangguan juga, gangguan mental seseorang. Dan kalau mengikut akta, kita boleh buat aduan laporan dan boleh naik mahkamah sebagainya. Ini yang kita tak nak. Bukankah kata macam kata contohnya ada gangguan yang macam tu membuatkan orang tu lihat pada diri dia untuk dia kembali kepada badan dia normal dulu. Penerimaan orang itu berbeza-beza. Ada orang mungkin setengah orang macam saya okey je, why bother? Contoh Datuk. Kenapa tutup? Ni saya je nak cerita, baju ni nampak okey kan? Nak cerita apa? Mungkin bagi kita okey. Tapi ada setengah orang terasa. Ada setengah orang dia tak boleh. Itu sebab mungkin ada orang anggapan bahawa kita sembang-sembang ni, cakap-cakap, sorry to say lah, 18 Act ni, mungkin bagi dia itu gurauan. Bagi dia, alah ni semua orang dah kahwin, tak ada benda lah. Tapi ada setengah orang, bagi dia itu sangat sensitif. Itu sangat secret. Kenapa nak cerita? Dan bagi dia itu adalah satu gangguan yang menyebabkan dia terganggu emosi dia. Apa cara terbaik Ustaz kan untuk kita melindungi diri kita daripada apa yang berlaku, apa yang kita bincang pada hari ini? Gunakan perisai kita. Nabi kata apa? Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Amalkan doa yang Allah Ta'ala ajar dalam surah Ali Imran. Apa Allah Ta'ala kata? Rabbana la tuzi' qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Maknanya apa? Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau pesongkan hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, maka Engkau berikanlah kebaikan, rahmat kepada kami, sungguh Engkau Maha memberi rahmat. Ini yang kita nak. Supaya apa? Allah menjaga hati kita, menjadi orang yang semangat, menjadi orang yang baik, dan kita kena jaga diri kita, jaga keluarga kita, yang paling penting, jaga maruah kita, jangan sampai kita melakukan perkara yang mungkar, na'udzubillah min zalik. Kita sebagai manusia, bagaimana untuk kita mengelak daripada kita terkena gangguan seksual ni? Yang pertama, apa yang kita bincangkan, kita menjaga adab kita. Bagaimana kita tampil di khalayak, bagaimana kita tampil di laman sosial, ini membuatkan kita terlindung. Dan selain daripada berdoa, inilah yang paling penting dalam kehidupan kita. Betul. Kerana kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin tak berlaku pada diri kita, mungkin berlaku kepada anak, isteri kita ataupun kaum keluarga kita. Kita minta Allah lindungi kita daripada segala gejala yang ini. Kerana pengganggu seksual ini, mereka berpenyakit. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Dan terima kasih kepada anda semua. Jangan kongsi kalau tak pasti. Jangan kita buat wakaf dosa. Kalau tak puas hati, kita PM tepi. Terima kasih menonton Sembang Viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat mereka yang bukan Islam. Bye. Bye Ustaz. Terima kasih Datuk. Luar biasa. Alhamdulillah.